Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الكريم القهار الرحيم الغفار دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار وناداهم إلى أم القرى ليغفر لهم الذنوب والأوزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالبقاء والدوام والاقتدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف وسعى ورمى الجمار صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأبرار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فاتقوه وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, pada hari yang penuh kemuliaan ini, khatib berpesan kepada diri sendiri serta sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kerana diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun di rumahnya. Justru marilah kita mengambil peluang ini untuk terus memperkukuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari setiap malapetaka dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan khutbah, ingin khatib memberi peringatan. Marilah kita bersama-sama meninggalkan perbuatan lagha, perbuatan sia-sia yang bertentangan dengan sunnah serta adab, iaitu tindakan yang memesongkan perhatian daripada mendengar khutbah dan isi kandungannya. Hal ini termasuklah perbuatan seperti berbual-bual, tidur dengan sengaja, dan bermain telefon bimbit. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam apabila berkemampuan dan cukup syarat-syaratnya. Menurut jumhur ulama, kefarduan haji mula diwajibkan pada tahun ke-6 Hijrah, kerana pada tahun itulah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan bagi mengerjakan ibadah haji bukan hanya sekadar mempunyai perbelanjaan yang mencukupi, namun perlu memiliki kesihatan tubuh badan yang baik dan keamanan dalam perjalanan pergi dan balik. Hal ini membuktikan bahawa memelihara nyawa adalah tuntutan penting di dalam maqasid syar'iyyah, termasuklah sewaktu ingin menunaikan ibadah haji. Muslimin sedang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah, negara kita dapat menikmati semula jumlah kota yang sepatutnya diterima, iaitu 31,600 orang jamaah haji tahun ini. Pastinya ia merupakan khabar yang ditunggu-tunggu oleh semua bakal duyufur rahman bagi melengkapi rukun Islam yang kelima. Terdapat pelbagai hikmah di sebalik pensyariatan ibadah haji. Ibadah haji merupakan kaedah penyucian dan ketenangan diri yang mengandungi manfaat dari segi jasmani maupun rohani. Tidak mungkin seseorang yang melakukan ibadah haji tidak merasa nikmat, tenteram dan tenang kerana bergelar tetamu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini. Mereka yang berazam untuk menunaikan ibadah haji biasanya melakukan tabungan dan simpanan bagi membolehkan terpilih sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Justru secara tidak langsung umat Islam dituntut untuk berjimat cermat dan tidak melakukan pembaziran
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudara-saudara syaitan, sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, selain itu, antara aspek kemampuan dalam mengerjakan ibadah haji adalah kemampuan dari sudut kesihatan tubuh badan dan akal fikiran. Tidak hairanlah berbagai manasik haji yang memerlukan stamina dan kecergasan yang tinggi seperti tawaf, sa'i, berjalan ke masjid dan ke tempat melontar jamrah di Mina. Oleh itu, pakar-pakar perubatan menyatakan bahawa manasik haji ataupun amalan haji mengandungi kesepaduan unsur fizikal dan mental yang sempurna. Ini kerana setiap jamaah haji dituntut agar bergerak dengan aktif dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktiviti berjalan merupakan kaedah yang paling baik, khususnya bagi mereka yang telah berusia, kerana boleh menambah oksigen, mengurangkan kadar kolesterol dalam darah dan mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung. Ketika di tanah suci, jemaah yang agak lemah, sakit maupun yang sudah berusia akan merasa kekuatan yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bukanlah perkara yang aneh apabila berada di bumi Makkah Al-Mukarramah, tempat yang penuh dengan keberkatan. Sesungguhnya segala-galanya yang berlaku itu semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Seterusnya, mereka yang berazam untuk menunaikan ibadah haji juga akan menjaga nafsu syahwat daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat, kerana ibadah haji merupakan ibadah yang mulia dan dilaksanakan di tempat yang mulia. Malah antara tanda haji yang mabrur adalah penghijrahan diri dan sentiasa istiqamah kepada kebaikan setelah mengerjakan ibadah haji sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat mengikutmu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Muslimin yang dirahmati sekalian, berdasarkan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, terdapat pelbagai faedah bagi seseorang yang menunaikan haji. Antaranya, menyucikan dosa dan membersihkan jiwa daripada maksiat. Selain itu, seseorang akan terdidik untuk sentiasa bersikap husnuzan, yakni berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman serta keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Bukan itu sahaja, manusia juga akan terdidik bagi menzahirkan kesyukuran di atas berbagai kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, antaranya nikmat iman, takwa, ilmu, akal, kesihatan, harta dan sebagainya. Sewaktu mengerjakan ibadah haji juga akan melahirkan perasaan setara dan sama kedudukan sifat kemanusiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia diterjemahkan melalui pakaian ihram berwarna putih, sama seperti jamaah haji yang lain. Para hujaj juga berkongsi slogan talbiyah yang sama, menuju ke tempat yang sama, tawaf di tempat yang sama, sa'i pada tempat yang sama, wukuf pada hari, waktu dan tempat yang sama secara serentak. Teramatlah besar ganjaran bagi mereka yang menunaikan haji dan beroleh haji yang mabrur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan haji yang mabrur
tiada balasan bagi yang menunaikannya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati sekalian, ibadah haji bukan sahaja mendidik manusia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, malah ia juga sebagai manifestasi ujian sama ada seseorang itu sanggup berkorban sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Ingatlah amat besar dosa yang dipikul oleh seseorang yang sudah berkemampuan dan cukup syaratnya namun tidak mahu menunaikan haji dengan sengaja. Sebagai panduan bersama, ingin khatib menyenaraikan perkara-perkara penting dalam bicara khutbah pada hari ini. Yang pertama, menunaikan ibadah haji dan umrah adalah wajib dikerjakan sekali seumur hidup bagi mereka yang berkemampuan. Yang kedua, setiap individu muslim hendaklah menanam azam dan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sebaik mungkin. Yang ketiga, sentiasa menjaga kesihatan diri dan mendalami ilmu manasik haji bagi memperoleh haji yang mabrur. Mengakhiri khutbah, marilah bersama kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Maksudnya supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukannya atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim وزد واجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-munqidh min ad-dalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal iman wal huda wa ala alihi wa ashabihi allazina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'd. فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salihuddin wal jami' al-usratil malikiyah Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufun rahimun jawad ya latifan bil ibadi ya arhamar rahimin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر